Masyitah nafi terlibat dengan sindiket pemerdagangan manusia. Bekas Adun Melaka bakal bertanding semula berkemungkinan wakili PAS. SPRM fokus memufliskan penjenayah rasuah aset kerajaan. Fadilah Yusof ingatkan PN henti rancang jatuhkan kerajaan. Fahmi Fazil tuduh Sanusi sebenarnya banyak main politik. Lim Guan Eng dakwa dirinya sasaran utama Mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Seorang ahli politik menepis dakwaan yang mengatakan beliau terlibat dengan sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar. Atas timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Masyitah Ibrahim meluahkan kekecewaan itu apabila sebuah portal yang dikenali ramai telah menuduhnya terlibat dengan isu pemerdagangan manusia serta penjualan organ dengan Sultan Pahang. Tidak cukup dengan itu, pertemuan beliau dengan Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche juga difitnah. Kononnya pemimpin polis itu terlibat sama. Masyitah turut menjelaskan tuduhan dirinya hadir sebagai tetamu jemputan oleh rakannya Datuk Seri Leong Ki Huat pada majlis pecah tanah projek Taman Rekreasi dan Industri Sai Sikang di Myanmar juga adalah tidak benar sama sekali. Masyitah yang bercakap menerusi sebuah video berkata, sehingga kini tiada mangsa yang tampil membuat tuduhan beliau adalah dalang utama dalam sindiket pemerdagangan manusia. Minggu lepas, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia telah menyerahkan laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menyiasat pembabitan Masyitah bersama suaminya dengan satu kumpulan sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar. Seorang bekas Adun Melaka merancang untuk kembali aktif di dalam dunia politik selepas 3 tahun berehat. Nurhizam Hassan Bakti atau dikenali sebagai Haq mengakui dirinya sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali bertanding mewakili Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri yang dijangka akan diadakan pada November 2026. Mengutip laporan FMT, beliau mendakwa rakyat Melaka memerlukan dirinya kerana dikatakan sidang DUN semakin sendu sepanjang tempoh beliau berehat. Bagaimanapun, Nurhizam masih belum memilih parti komponen PN mana yang beliau mahu sertai, tetapi tidak menolak kemungkinan ia adalah PAS. Nurhizam yang pernah menjadi ahli UMNO meninggalkan parti itu untuk menyertai DAP pada 2006. Beliau kemudiannya berjaya memenangi kerusi DUN Pengkalan Batu pada 2018 di bawah tiket DAP. Selepas rampasan kuasa politik Langkah Syaratan pada 2020, beliau keluar dari DAP untuk menjadi adun bebas bagi menyokong kerajaan negeri BN dan PN. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM fokus untuk membangkrupkan penjenayah rasuah selain dari mengembalikan aset kerajaan yang dicuri. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata, pendekatan penyiasatan dan perisikan SPRM akan diperkukuhkan dalam usaha untuk mengesan pencurian aset dan menangkap pesalah rasuah. Menerusi temu bual dalam bernama baru-baru ini, SPRM telah berjaya mengembalikan 1.3 bilion ringgit jumlah aset penjenayah dan duit itu akan diberikan semula kepada kerajaan. Menurut Azam, peruntukan undang-undang di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 membenarkan SPRM merampas aset penjenayah untuk mengembalikan hasil yang dicuri kepada kerajaan. Usaha berkenaan memerlukan pengetahuan dan kepakaran tinggi daripada pegawai penyiasat serta forensik. Sebagai mengulas kenyataan tersebut, Azam mengambil contoh kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan usaha keras SPRM bersama agensi lain
dan membuahkan hasil apabila 29 bilion ringgit dipulangkan kepada kerajaan daripada kos prinsipal 42 bilion ringgit. Perikatan Nasional diingatkan tidak membangkitkan naratif untuk menjatuhkan kerajaan lagi kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti di Parlimen. Ingatan tersebut disebut oleh Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof, selain menegaskan parti tersebut untuk bercakap soal kestabilan sekaligus memberi keyakinan kepada pelabur untuk datang ke negara ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Konvensyen Bantuan Pelajar Undang-Undang Malaysia di Lembaga Penasihat Pusat Timbangtara Antarabangsa Asia. Sebelum ini, media melaporkan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyerahkan 115 akuan berkanun SD yang menyokong dirinya sebagai Perdana Menteri kepada polis selepas pilihan raya umum ke-15 pada November 2022. Presiden bersatu itu didakwa sebagai berkata dirinya sudah mendapat 115 sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat selepas PRU 15 yang membolehkannya diangkat sebagai Perdana Menteri. Namun menurut ahli Parlimen Pagoh itu, beliau tidak dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu untuk mengangkat sumpah. Henti main politik. Jurucakap Kerajaan Fahmi Fazil mendakwa yang sebenarnya Menteri Besar Kedah Sanusi Nor banyak main politik dan bukan Menteri dan Timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata demikian sebagai respon dakwaan Sanusi semalam yang Menteri dan Timbalan Menteri masih mengamalkan sentimen politik tebal terhadap negeri pembangkang. Sebelum itu, Menteri Besar Kedah itu menuduh Menteri dan Timbalan Menteri Kerajaan Perpaduan tetap ingin bermain politik walaupun pembangkang sudah membuka ruang seluasnya untuk bekerjasama. Katanya sentimen politik yang tebal itu membataskan kerjasama kerajaan negeri dengan persekutuan, terutama dalam sektor tertentu khususnya pada peringkat kementerian. Fahmi menegaskan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyatakan dari awal tidak perlu ada sentimen politik dalam isu menguruskan pembangunan termasuk melibatkan negeri diterajui pembangkang. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang diberitahu bahawa pengerusi DAP Lim Guan Eng telah dijadikan sebagai sasaran utama dalam ucapan kontroversi Ahli Parlimen Kepala Batas Mastura Muhammad tahun lalu. Dakwanya wakil rakyat itu secara salah mendakwa keluarganya ada kaitan dengan pemimpin Parti Komunis Malaya, Chin Peng. Guan Eng turut mendedahkan bahawa namanya disebut sebanyak 7 kali dalam ucapan tersebut selain mengaitkan bapanya Lim Kit Siang dengan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Ahli Parlimen Bagan itu berkata kenyataan Mastura membayangkan masyarakat Cina di Malaysia dan Singapura merancang secara berselindung untuk mengawal kedua-dua negara. Dalam pemeriksaan balas, Peguam Bela Farizal Yusof berhujah ucapan Mastura dibuat dalam acara tertutup sayap wanita PAS di Kemaman dan tidak dibuka kepada orang awam. Guan Eng menjawab ucapan itu seterusnya disiarkan di akaun TikTok, menunjukkan Mastura sudah memberi kebenaran untuk disebarkan. Mastura didakwa membuat kenyataan itu dalam ucapannya di Kemaman, Terengganu pada 4 November lalu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.